Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentetan daripada semakan saya terhadap buku Kapten Hafiz iaitu 90 pelajaran tentang bid'ah ni yang saya upload sebelum video ini, yang mana kita dapati bahawa walaupun Kapten Hafiz meletakkan tajuk hadis larangan bid'ah selengkapnya, kita dapati memang tak lengkap. Ada banyak hadis tapi yang digunakan hanya satu sahaja dan dikata dah lengkap. Dan kebanyakan daripada ulasan di dalam buku tersebut semuanya pendapat sendiri, pendapat Kapten Hafiz sendiri, tanpa merujuk mana-mana ulama silam. Sebab bid'ah ni perkara yang dah lama, sepatutnya dia meletakkan hadis, kemudian letakkan apa ulama lama yang dulu ulama salaf kata, kemudian ulama kemudian kata, seterusnya barulah meletakkan pandangan beliau. Tapi tak ada langsung pandangan-pandangan ulama tentang bid'ah itu diletakkan di dalam buku. Semuanya tentang apa yang beliau fikir sendiri. Jadi banyak yang telah saya ulaskan ataupun kupaskan di dalam video terdahulu. Boleh tengok di dalam link di description box dan juga comment box. Tapi hari ini lebih mengejutkan apabila kita nampak Kapten Hafiz menggunakan kalam Imam Syafi'i tapi diolahnya, diadjust. Saya nampak seperti diadjust sendiri dengan sengaja oleh Kapten Hafiz. Tapi kita tunggulah, kalau Kapten Hafiz nak respon tentang perkara ni, kita tunggu. Tapi kita tengok dulu apa yang telah diadjust oleh Kapten Hafiz, yang mana bagi orang kebanyakan akan nampak seperti minor, tapi bagi academician, bagi orang ahli dalam bidang ni, dia akan nampak perkara ini adalah perkara yang sangat major, yang mana Kapten Hafiz buat untuk mendoktrinkan fahaman mengikut naratif yang dikehendaki oleh dirinya sendiri. Kita tengok ni dan kita sambung ulasan di hujung nanti. Okey, kita tengok pada page 361 apabila Kapten Hafiz menggunakan kalam ataupun kata-kata daripada Imam Syafi'i, berkata Al-Syafi'i radhiyallahu an. Okey, ini adalah dalam bahasa Arab dan ini terjemahan daripada bahasa Arab ni. Kita tengok kita mula daripada sinilah. Ahaduhuma ma uhditha yukhalifu kitaba. Okey. Au sunata au asara au ijma'a. Okey, maksud dia daripada sini, pertama ialah perkara baharu yang mengisi kitabah diterjemah Al-Quran. Okey, tak apalah, itu tak ada masalah kan. Okey, kitabah au sunnah. Okey, kitab atau sunnah. Okey, tak ada masalah. Au asara, sepatutnya atau asar. Kat sini asar dan diletak oleh Kapten Hafiz ijma' au ijma'a. Kemudian baru ijma'. Imam Syafi'i mengatakan kitab dulu, kemudian sunnah, kemudian asar, kemudian ijma'. Kapten Hafiz dia buat apa? Al-Quran, sunnah, kemudian dia letak ijma' dulu baru asar. Ada perbezaan kat sini. Ini nampak macam remeh tapi sebenarnya bagi academician, bagi orang yang belajar daripada guru-guru, dia tahu bahawa bila alim ulama atau orang-orang yang pandai meletakkan sesuatu turutan atau susunan seperti inilah, kitab, sunnah, asara, ijma'ah, apabila susunan dia macam ni, dia ada maksud tertentu. Macam contoh Quran dulu. Kenapa Imam Syafi'i sebut Quran dulu, kemudian disusuli dengan sunnah. Imam Syafi'i kata kemudiannya ada asar, barulah ijma'. Tapi Kapten Hafiz dia twist, dia pusing kat sini. Dia letak ijma' dulu, lepas tu baru asar. Nampak macam, oh ini minor mistake. Tapi sebenarnya tak minor. Tak minor. Sebab bila kita tengok, kalau kita tengok dekat sini, saya letak sini. Jika susunan seperti Imam Syafi'i cakap, susunan dia Al-Quran dulu, Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian seperti Imam Syafi'i cakap, sepatutnya asar dulu, kemudian baru ijma'. Okey. Maksud dia ijma' tu seterusnya boleh diguna pakailah. Tapi kalau susunan dia seperti yang Kapten Hafiz letak, Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian sini ijma', lepas tu baru asar. Maksud dia asar last kan. Maksud dia ijma' ni dia akan antara sunnah dan asar saja. Dia ijma' boleh between dua perkara ni, atau paling kuat pun ijma' bolehlah sehingga zaman habis zaman salaf.
Tapi kalau susunan dia ijma' terakhir, maksud dia akan berterusan. Maksud hingga zaman sekarang boleh ada ijma' para ulama dan akan bersesuaian dengan surah An-Nisa ayat 115, jalan orang-orang mukmin, kan? Para ulama mengatakan ayat di dalam Al-Quran surah An-Nisa 115 itu menunjukkan bahawa kita harus mengikut ijma' para ulama hingga sekarang, hingga zaman sekarang. Tapi jika letak ijma' between sunnah dan asal, maksud dia ijma' tu dia hanya boleh sehingga zaman sahabat ataupun hingga zaman salaf sajalah, matilah, habislah setakat ni sajalah. Maksud dia zaman sekarang ni kita dah tak boleh dah. Kita dah tak boleh bergantung atau mengikuti ijma' para ulama' lagi dah. Ijma'nya hanya setakat sini saja. Sebab tu dia letak antara sunnah dan asal. Dia tak ikut seperti yang Imam Syafi'i cakap. Imam Syafi'i cakap ijma' ni last. Sebutan dia ijma'ah ni last. Nampak tak? Jadi ini adalah nampak seperti satu naratif yang dibuat oleh Kapten Hafiz. Dia nak membuat satu doktrin, nak memanipulasi para pembaca. Okey, kita nak tengok apa yang cuba dicapai oleh beliau ni, sebab dia ubah benda ni. Kalau kita nak kata ia satu kesilapan, technical error, kita tengok selepas ni. Kita tengok satu lagi ya. Ada dua perkara ni. Okey. Jadi kita tengok betul tak apa yang saya cakap ni. Kita tengok kat bawah. Okey, Kapten Hafiz memang mengatakan dekat sini dia susun sama juga. Dekat bawah ni pun dia susun sama. Dia susun suatu perkara baru itu selari dengan Al-Quran, sunnah. Dia kata ijma' dulu, ijma' generasi salaf, nampak tak? Atau asal sahabat. Asal maksud dia, asal last ni maksud dia ijma' ni dia boleh stop setakat tu sajalah. Dan dia pun letak footnote 414. Tak apalah, saya tak mau komen tentang footnote dia. Okey, so footnote ni dia tulis kat sini, saya berpendapat ijma' ialah pendapat dia lah, macam saya cakap sebelum ni, semuanya pendapat dia. Ijma' atau kesepakatan yang dimaksudkan oleh Al-Syafi'i ialah ijma' generasi salaf. Nampak tak? Memang dia nak matikan ijma' tu sampai zaman salaf sahaja, apa yang Imam Syafi'i cakap. Padahal Imam Syafi'i cakap ijma' tu tak akhir, maksud dia sehingga zaman sekarang. Tapi dia pusing, dia letak ijma' sebelum asal untuk kita nampak seolah-olah betul lah ijma' sebelum asal. Maksud dia ijma' zaman tu sahaja, asal tu dah last lah. Nampak tak? Nampak tak macam mana mainan Kapten Hafiz? Jadi, okey, mungkin ada yang nak kata yang ni tersilap terjemah sahaja, dia tulis tersilap, typo ataupun error, human error atau sebagainya. Okey, tak apa. Kita tengok kata-kata Imam Syafi'i yang tadi kita dah tengok susunan asal susunan asal macam tu kan. Kita tengok kata-kata dalam bahasa Arab pun dia ubah. Ini dah boleh dikatakan sebagai nak menipu orang. Kita tengok ni. Okey, kita tengok tadi ini adalah kata-kata Imam Syafi'i yang mana dikeluarkan, dia tulis kat sini, dikeluarkan oleh Al-Bahaiki dalam Manaqib Al-Syafi'i. Okey, ini dia keluar sebiji macam tu, dia letak inilah kata-kata Imam Syafi'i. Jadi kita terimalah susunan ni betul lah. Okey, kita tengok page seterusnya, kita pergi kepada page 373. Okey, Kapten Hafiz ulang kata-kata Imam Syafi'i dikata kat sini berdasarkan kriteria yang disebut oleh Al-Syafi'i rahimahullah. Okey, disebut lagi sekali bermula daripada sini. Hafiz bermula daripada sini, al-muhdatsatu minal umur. Okey, tengok kat sini, bermula daripada sini. Okey, kemudian disambung, diteruskan yang tadi itu, yukhalifu kitab. Okey, kitab au sunnah au ijma'. Nampak tak? Dia ubah kitab, sunnah, ijma', lepas tu baru au asal. Nampak tak? Kata-kata Imam Syafi'i pun diubahnya. Diubah kata-kata Imam Syafi'i untuk menyesuaikan dengan apa yang nak dia doktrinkan ataupun nak sesuaikan dengan naratif yang dia nak sampaikan. Sebelum ni kata-kata sini kitab au sunnah au asara au ijma'. Okey, dekat sini kitab au sunnah au ijma' au asar. Dia ubah kata-kata Imam Syafi'i. Sepatutnya ijma' ni last, asar dulu. Ini pun sanggup dibuat oleh Kapten Hafiz semata-mata untuk menunjukkan bahawa apa yang dia fikir itu betul. Mungkin dia nak membetulkan kata-kata Imam Syafi'i lah. Dia nak kata kat Imam Syafi'i,
kau salah tulis ni, sepatutnya ijma' dulu baru asal. Dia nak betulkan kata-kata Imam Syafi'i. Sampai dalam penulisan dia pun dia ubah Al-Quran, sunnah, ijma' atau asal. Nampak tak? Ni kata-kata Imam Syafi'i ni. Dia ubah kata-kata Imam Syafi'i untuk meletakkan ijma' dulu baru asal. Bukankah ini dah terang-terang satu penipuan yang dibuat oleh Kapten Hafiz nak menipu orang? Nampak tak? Sini kita dah tengok betul dah susunan, tapi terjemahan dia, itu sebab saya kata terjemahan ini bukan tak sengaja, bukan kesilapan. Ini adalah terjemahan yang disengajakan. Memang dia mengubah menyisir Al-Quran, sunnah, ijma' baru asal. Ini bukan kesilapan technical error, bukan kesilapan yang tidak disengajakan, terjemahan yang salah, tersilap atau sebagainya, tapi memang sengaja disusun begitu atas sebab-sebab ataupun pemikiran ataupun naratif tertentu yang hendak disampaikan supaya orang percaya bahawa ijma' itu setakat tu sahaja, bukan sehingga sekarang. Sekarang tak boleh lagi ada ijma'. Mungkin itu yang nak disampaikan oleh Kapten Hafiz. Jadi ini sesuatu yang sangat buruk, tak boleh. Ini adalah sesuatu kita nak lihat bagaimana seseorang yang tidak ikhlas, tidak jujur dalam penyampaian ilmu agama, dalam penyampaian apa yang nak dikatakan olehnya, tidak ikhlas, tidak jujur dan bukan seorang yang berilmu akan melakukan perkara-perkara macam ni untuk memesongkan pandangan ataupun memesongkan kefahaman pembaca-pembaca dia. Jadi macam ni kah kita nak ikut? Entah berapa banyak lagi kesilapan sengaja, bukan kesilapan, kesengajaan untuk mengolah ataupun meletak naratif tertentu untuk orang percaya pada dia. Berapa banyak lagi untuk kita lihat di dalam buku ini atau buku-buku yang lain. Memang tidak boleh diguna pakai langsung apa yang Kapten Hafiz katakan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.